Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puan Auni Kasdina binti Wan Muhammad Roslan dari PPS 29. Hari ini saya akan membentangkan tentang subjek PPSTK 1143 yang diajar oleh Puan Nur Azizah binti Atan. Dalam subjek ini terdapat dua topik yang saya ingin membentangkan, iaitu topik 3 dan topik 4. Apakah topik-topik tersebut? Topik-topik tersebut adalah tajuk 3, tipografi digital, dan topik 4, reka letak digital. Tanpa melengahkan masa, jom saya bagi tahu apa tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke pengenalan tipografi. Apakah cabang-cabang yang terdapat dalam pengenalan ini? Terdapat 4 cabang, iaitu pertama, fungsi tipografi. Yang kedua, teks dalam multimedia. Yang ketiga, contoh tipografi. Dan yang keempat, cara untuk mendapatkan tipografi ini. Baiklah, kita akan memulakan dengan fungsi tipografi. Terdapat 3 fungsi yang boleh dikatakan, iaitu yang pertama, menyampaikan mesej secara jelas dan tepat. Yang kedua, membuat membaca maklumat lebih menarik. Dan yang ketiga, menarik perhatian khalayak supaya memberi tumpuan kepada tipografi digunakan. Yang kedua pula adalah teks dalam multimedia. Dalam teks dalam multimedia ini boleh dikatakan untuk mengandungi teks yang berkesan untuk yang pertama, menghubungkan idea. Yang kedua, menyediakan bahan arahan kepada pengguna. Dan yang ketiga, menarik minat pembeli untuk sesebuah produk. Jadinya kalau kita guna tipografi yang menarik, jadinya dia akan juga menarik perhatian pelanggan supaya membeli produk tersebut. Baiklah, yang ketiga pula adalah contoh tipografi. Sebenarnya banyak je contoh tipografi ini, seperti sans serif, dekoratif, kersif. Tetapi dekat sini kita ada 3 contoh, iaitu Times New Roman, Comic Sans dan juga Arial. Baiklah, dan yang terakhir adalah cara untuk mendapatkan tipografi ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian seperti teks menggunakan perisian digital seperti font, tablet, itu juga boleh dikatakan sebagai tipografi kerana perisian seperti WhatsApp dan Telegram ada tipografi masing-masing. Juga menulis secara manual, itu pun dikira sebagai tipografi kerana tulisan kita adalah unik kepada kita sahaja dan tiada orang boleh menirukannya. Tetapi di sini terdapat 3 cara untuk mendapatkan tipografi, seperti menggunakan cetakan, mengimbaskan imbasan elektronik iaitu QR code, dan yang ketiga adalah menggunakan hypertext. Apa ya jenis-jenis tipografi? Dekoratif, serif, sans serif, dan kersif. Hai, contoh-contoh tipografi. Contoh sans serif, contoh serif, contoh dekoratif, dan contoh kersif. Baiklah, kita akan masuk ke ciri-ciri tipografi. Terdapat 4 ciri-ciri tipografi, iaitu style teks, teks mudah dibaca, bentuk teks dan langkah teks. Mula-mula sekali adanya style teks. Style teks yang perlu digunakan adalah bersesuaian dan perlulah elakkan penggunaan muka type jenis terlalu dekoratif. Contohnya, Burgess script ini yang diberi contoh kerana ia terlalu kersif dan susah difahami oleh pembaca. Yang kedua pula adalah teks mudah dibaca. Kita perlulah menggunakan font yang mudah dibaca bagi saiz teks yang
bersaiz kecil. Ini supaya pembaca tidak keliru dan salah fahami apa ingin disampaikan oleh kita. Yang ketiga adalah bentuk teks. Kita perlulah menggunakan bentuk yang minimal tetapi pelbagai saiznya dengan menggunakan tools seperti bold dan italic yang terdapat di mana-mana perisian peranti yang ingin kita menjalankan tipografi. Dan yang terakhir sekali adalah langkau teks. Kita perlulah elakkan menggunakan langkau yang terlalu rapat kerana boleh menyusahkan pembaca untuk memahami teks. Kalau langkau kita terlalu rapat, nanti orang boleh salah fahami dan juga menyalah fahami apa yang ingin disampaikan. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung topik 3, tipografi digital. Apakah penghujung bagi topik ini? Penghujung bagi topik ini adalah kepentingan tipografi. Terdapat 4 kepentingan yang boleh dikatakan, iaitu yang pertama, meningkatkan kebolehbacaan. Yang kedua, membentuk identiti dan karakter jenama. Yang ketiga, dapat menarik perhatian. Dan yang keempat, konsistensi reka bentuk. Baiklah, kita akan bermula dengan yang pertama, iaitu meningkatkan kebolehbacaan. Okay. Ini dikatakan demikian kerana teks tipografi digunakan adalah mudah dibaca dan mudah difahami oleh orang ramai. Seperti pemilihan jenis, saiz dan jarak, tipografi adalah penting bagi faktor ini. Yang kedua adalah membentuk identiti dan karakter jenama. Pilihan font membantu personaliti jenama, iaitu membentuk identiti jenama tersebut. Adakah jenama tersebut serius, santai, mewah ataupun playful? Sebagai contoh, jenama seperti Adidas, Puma dan Nike adalah jenama-jenama yang terkenal dan menggunakan font yang senang dikenali oleh orang ramai. Yang ketiga adalah dapat menarik perhatian. Tipografi yang kreatif dan menarik dapat memikat mata pembaca supaya membaca maklumat lebih lama. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, iaitu konsistensi reka bentuk, adalah penggunaan font yang konsisten supaya dapat membentuk brand recognition yang kukuh. Jadinya, perlulah menggunakan font yang sama supaya lebih mengenali jenama kita. Baiklah, kita akan masuk kepada pengenalan reka letak. Apakah pengenalan reka letak? Reka letak dalam perisian elektronik ialah satu ilmu dan kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun unsur visual seperti teks, grafik, image pada sesuatu halaman atau paparan bagi membentuk dan menyampaikan maklumat lebih berkesan. Baiklah, kita akan masuk kepada definisi reka letak. Apakah itu reka letak? Reka letak boleh didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan penyusunan dan pengaturan unsur-unsur grafik seperti luas, image dan reka bentuk secara berkesan. Ia juga bertujuan untuk memudahkan komunikasi visual dan menarik perhatian pengguna. Penggunaan seperti poster juga merupakan sebuah komunikasi visual. Dalam reka letak digital ini, ia menggunakan prinsip Casper. Apakah prinsip Casper? Prinsip Casper adalah 6 prinsip, iaitu yang pertama kontras, perbezaan yang ketara. Yang kedua, alignment, penjajaran. Yang ketiga, simplicity, ringkas. Yang keempat, proximity, jarak antara objek. Yang kelima, emphasis, iaitu penekanan. Dan yang terakhir sekali iaitu nombor 6, repetition, pengulangan.
Baiklah, kita akan masuk ke penerangan prinsip Casper yang lebih mendalam. Yang pertama adalah kontras, iaitu perbezaan. Kontras berfungsi untuk menuju perbezaan yang ketara antara dua objek. Prinsip ini dapat diaplikasikan dengan membuat warna gelap dan warna terang, font besar dan font kecil, saiz objek kecil dan saiz objek besar, garis halus dan garis tebal, tekstur licin dan tekstur kasar, dan yang akhir sekali, garis yang jauh dan garis yang dekat. Kontra adalah cara yang paling berkesan untuk menarik perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. Yang kedua adalah alignment, iaitu susunan. Setiap item hendaklah disusun secara seimbang dengan muka paparan bagi mengelakkan ketidaksamaan. Prinsip ini diaplikasikan pada muka perisian kursus agar kelihatan lebih menarik dan seimbang bagi pelajar. Dan yang akhir sekali, ia juga perlu diaplikasikan agar produk akhir tidak nampak jangkal. Baiklah, yang ketiga adalah simplicity, iaitu ringkas. Grafik dan animasi perlu ringkas, mudah dan dapat merangsang pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan. Yang kedua adalah bahan grafik dan bahan yang diletakkan di atas paparan seharusnya dapat memudahkan penerokaan dan merangsangkan pemikiran. Yang keempat pula adalah proximity, iaitu jarak antara objek. Okey, terdapat tiga, iaitu jarak antara teks, jarak antara grafik dan jarak antara teks dan grafik. Okey, item yang mempunyai kaitan perlu dikumpulkan supaya dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak berpisah. Item yang tidak berkaitan dijarakkan untuk mengelakkan timbalan dan dilihat sebagai maklumat yang berlainan. Baiklah, yang kelima, emphasis terhadap perkara dan maklumat yang hendak disampaikan. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk menarik perhatian, iaitu seperti saiz objek dan teks, susun atur teks dan objek, bentuk teks dan objek, warna teks, objek dan latar, dan akhir sekali adalah grafik dan animasi. Dinasihatkan supaya tidak menggunakan terlalu banyak elemen. Ini supaya perhatian diberikan kepada maklumat, bukan grafik juga, seperti tipografi. Dan yang terakhir adalah nombor 6, repetition, iaitu pengulangan. Pengulangan dapat membantu pengguna mentafsir dan memahami dengan mudah sesebuah mesej. Penekanan iaitu emphasis seperti warna latar dan saiz serta bentuk font membantu pemahaman mesej. Namun begitu, perlu juga mengelakkan pengulangan terlalu banyak kerana boleh menyebabkan paparan menjadi tidak menarik. Dalam keadaan tertentu, sesuatu mesej boleh diulang dengan menggunakan media berlainan seperti teks, grafik, audio dan juga animasi. A few moments later. Ha, gelak-gelak.